Ha? Jadi sebelum kuliah, takut kuliah kan tak tempat pula. Cakap terlupa. Ha? Subhanallah. Allazi la ilaha illa huwa. Ni pula. Baik, belum. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Insya-Allah tuan, sebelum kita mulakan pengajian, kita buat tahlil ringkas untuk almarhum Haji Yani. Encik Jani, Encik Minhad bin Jani. Almarhum Encik Minhad bin Jani tuan. Kan takut saya buat lepas kuliah kan, takut terlepas kan. Insya-Allah kita buat ringkas je. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-a'zam syekhin, khususan ila hadis Muhammad Abdullah bin Salih al-Hasan wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila al-marhum wal marhumat wal marhum min hadmin lahumul fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Selawat dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Afdhiki fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La La ilaha illallah, 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 la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, ha illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin fasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami dalam banyak muslimin di kami, ya Allah, kami dalam banyak muslimin di kami, ya Allah. Jika Engkau tidak ampunkan dosa kami, ya Allah, jika Engkau tidak rahmati kami, ya Allah, jadilah kami orang-orang rugi, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu kami, ya Allah, guru-guru kami, ya Allah, dan seluruh umat Islam dunia, ya Allah. Sama ada yang masih hidup telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, pada malam yang penuh berkat ini, ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, Kau jadikanlah pahala bacaan Al-Quran yang kami baca, ya Allah. Kau jadikanlah pahala bacaan Al-Quran yang kami baca, ya Allah, bacaan selawat yang kami ungkapkan, ya Allah, dan bacaan tahlil la ilaha illallah. Pahalanya kami hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri baginda, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, dan seluruh umat Islam yang telah meninggal dunia, khususnya kepada almarhum Minhad bin Jani, khususnya kepada almarhum Minhad bin Jani, khususnya kepada almarhum Minhad bin Jani, usul-usulnya dan furuk-furuknya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kenapa pandangilah mereka dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Pandangilah mereka dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Pandangilah mereka dengan redha-Mu, 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 ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Kau jadikanlah kubur almarhum di antara satu taman daripada taman syurga-Mu, ya Allah. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan Kau jadikan kubur almarhum satu lubang daripada api neraka, ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu an. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu an. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau tunaikanlah segala hajat Tuan yang punya majlis pada malam yang mulia ini, ya Allah. Kau tunaikanlah segala hajat Tuan yang punya majlis pada malam yang mulia ini, ya Allah. Dengan kemudahan kasih-Mu, ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat surah Al-Fatihah, dimulai dengan sawat dan selahi dengan sawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina. Sambung pengajian kita tentang kitab Bidayatus Sibyan.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain amin. Bermula makna taklid. Kita bincang minggu lepas ni, iaitu mengikut orang lain pada i'tikadnya padahal tiada daripada dalil. Taklid ni maksudnya dia meyakini sesuatu tanpa ada dalil. Tuhan itu ada ke tidak? Ada, ustaz. Apa dalil Tuhan tu ada? Saya belajar, tok guru saya kata Tuhan tu ada. Dia tak boleh nak keluarkan dalil. Ini orang yang dipanggil taklid, tuan-tuan. Dan bahawasanya akal itu setengah daripada alat yang dapat akan dia akan sesuatu. Tuan-tuan, kita nak mendalimi ilmu tauhid, tuan-tuan kena faham tentang hukum akal. Sebab tu ada yang bila saya berbual dengan antara jemaah tuan-tuan, ada yang tak faham. Sebab dia pun tak ada kitab, macam mana nak faham? Mengaji ni mesti ada kitab, tuan-tuan. Yang bagusnya mengaji ni mesti ada kitab. Kalau tak ada kitab, macam mana tuan-tuan nak faham? Orang yang ada kitab pun tak faham, yang tuan-tuan tak ada kitab lagi tak faham. Sebelum saya teruskan, ada apa-apa soalan tuan-tuan nak tanya berkenaan dengan apa yang kita belajar sebelum ni? Tauhid ni tuan-tuan kena banyak sabar, tuan-tuan. Sebab tauhid ni dia fakta. Dia lebih kepada fakta, dan istilah tu tuan-tuan kena faham. Kalau tuan-tuan tak faham istilah yang diguna pakai dalam ilmu tauhid, sampai bila-bila pun tuan-tuan tak akan faham. Tuan-tuan buka mana-mana kitab tauhid pun, kalau tak faham istilah mukallaf sebagai contoh, apa itu hukum akal, wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Kalau benda yang asas-asas ni tuan-tuan tak faham, memang tuan-tuan tak akan faham tentang tauhid ni, tuan-tuan. Apa maksud baharu? Kan benda ni kan selalu diulang dalam ilmu tauhid. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya-Allah Allah SWT akan beri kepahaman. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan apa? Sesiapa yang Allah kendaki dia, yang Allah nak dia dapat kebaikan. Ni hadis ni cukup masyhur. Allah nak seseorang tu dapat kebaikan, yufaqihu fid din. Allah akan beri dia faham tentang agama. Sebab tu untunglah siapa yang boleh faham, belajar, dia boleh faham. Bila faham, amalkan. Lepas tu amalkan ikhlas semata-mata kerana Allah. Yang tak faham kita bincang, tuan-tuan. Ada apa soalan tuan-tuan nak tanya? Hukum akal ni senang je, tuan-tuan. Tu kata tuan guru kita, bahawasanya akal itu setengah daripada alat yang didapat dengan dia akan sesuatu. Ya, betul. Dengan akal ni macam-macam kita boleh fikir. Fikir benda baik pun ada, fikir benda yang tak baik pun ada. Macam perompak, dia gunakan akal macam mana nak rompak bank. Lebih-lebih sekarang perompak lama sekarang PhD, tuan-tuan. Letak Profesor Madya, skamer, berjuta, boleh berlakon jadi polis tak apalah. Mana tuan? Ni sekarang macam mana dia dapat benda tu? Melalui akal. Sebab tu akal ni mesti dipandu dengan syarak. Akal ni mesti dipandu dengan syarak. Tapi kalau akal semata-mata, rosak manusia, tuan-tuan. Dan syarak juga memerlukan kepada akal. Syarak juga, dua benda, syarak dengan akal. Syarak juga, hukum syarak juga dia memerlukan pada akal. Sebagai contoh, sembahyang.
Syarat orang nak semayang ni, wajib semayang, syarat dia mesti berakal. Kalau orang gila, wajib ke dia semayang? Tidak wajib. Maksudnya akal memerlukan kepada syarak, perlukan kepada akal, dan akal juga perlukan kepada syarak. Saling berkaitan. Dia tak boleh seorang-seorang. Kalau akal seorang-seorang, bahaya. Macam-macam lah dia buat lah, benda tak elok lah. Dengan akal dia boleh membunuh, dengan akal dia boleh merompak, dengan akal dia boleh buat benda tak elok. Sebab tu syarak ni, akal ni mesti dipandu dengan syarak. Kalau tidak, rosak manusia. Bahawasanya akal itu setengah daripada alat yang didapat akan sesuatu. Ni tuan guru kita nak bahas tentang hukum akal. Kalau kitab yang termoden sekarang tuan-tuan, kitab tauhid yang moden lah, yang disusun oleh ulama kita yang masih hidup sekarang ni. Mungkin tuan-tuan pernah jumpa Ustaz Muhadir Haji Jul. Kitab sifat 20. Saya tak bawa. Saya ada ngajar dekat Masjid Bukit Beruang menggunakan kitab tu. Tebal. Itu perbahasan tentang ilmu tauhid. Dia susun. Cantik. Itu dalam penulisan bahasa tu mudah sikit lah. Dan kata saya, kitab ni pun bahasa dia pun okey lagi. Cuma kitab ni tak ada nota je. Kalau tuan-tuan perasan kitab Jawi kalau tuan-tuan pakai kitab Jawi ni memang tak ada nota. Sebab tu kitab Jawi ni mesti berguru tuan-tuan. Hebat orang yang mengarang ni. Sebab tu kena betul-betul mahir, barulah kita boleh buka kitab-kitab Jawi. Tak semua orang dia boleh berani buka kitab Jawi lama tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Maka barang yang didapat akan dia oleh akal, iaitu terbagi atas 3 bahagi. Ini tuan guru kita nak bahaskan tentang hukum akal. Bahagian hukum akal. Hukum akal saya dah bagi tahu pada tuan-tuan. Mudah je. Kalau orang tanya kita, apa maksud hukum akal? Ada 3 perkara yang tuan-tuan kena ingat. Ingat lagi apa yang saya sebut sebelum ni. Yang pertama, bila sebut hukum akal, apa maksud hukum akal? Menetapkan sesuatu atau menafikan sesuatu. Kalau kita dari Rissalah Tauhid, tuan guru itu sebut apa? Kalau kitab Rissalah Tauhid, Syekh Abdul Ghani Yahya dengan Syekh Umar Yusuf menerangkan hukum akal itu ialah menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain, atau menafikan suatu perkara daripada perkara yang lain, dengan tidak berkendak kepada dicuba pada menetapkan suatu perkara itu bersalahan hukum adat, dan tidak tergantung kepada satu perbuatan mukallaf yang bersalahan, dan tidak tergantung kepada suatu perbuatan yang diperbuat oleh mukallaf bersalahan dengan hukum syarak. Kesimpulannya, bila orang tanya kita apa maksud hukum akal, saya dah beritahu pada tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat ada 3 perkara. Bila sebut tentang hukum akal, 3 perkara ni tuan-tuan kena ingat. Yang pertama, hukum akal ni dia menetapkan sesuatu atau menafikan sesuatu. Itu yang pertama. Banyak kali saya ulang pada tuan-tuan. Sesuatu, tengok kipas ni, apa yang akal tetapkan sedang berpusing. Apa yang akal nafikan tidak berpusing. Boleh tuan-tuan Saya buat pembelahan. Kan tak perlu laju-laju kan tuan-tuan tak faham.
Yang pertama hukum akal, yang pertama menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain, atau menafikan sesuatu. Yang kedua, bila sebut hukum akal, dia tidak perlu dicuba berulang kali. Tuan-tuan tadi dah tetapkan kipas ni sedang berpusing. Perlu ke tuan-tuan buat macam mana tuan-tuan dapat tahu kipas ni sedang berpusing? Perlu lagi kajian ke apa? Memang akal dah tetapkan kipas ini sedang berpusing. Orang tanya kita, apakah hukum yang perlu dicuba berulang kali? Dipanggil hukum adat. Hukum adat kita dapat tahu apabila kita telah cuba berulang kali. Contohnya, api pada kebiasaannya panas. Api ni macam mana kita dapat tahu? Kita dah buat kajian dah. Memang api dia punya sifat dia membakar, panas. Kalau tak percaya, cubalah buat kajian. Memang betul. Tapi dia boleh menyalahi hukum adat, dia boleh menyalahi sebab ada berlaku juga contohnya kepada Nabi Ibrahim AS. Dicempak ke dalam api yang besar tetapi tidak terbakar. Sebab hukum adat ni dia boleh menyalahi. Okey tuan-tuan Yang pertama tadi, bila sebut hukum akal, dia menetapkan satu perkara kepada satu perkara yang lain. Yang kedua, menetapkan suatu perkara atau menafikan sesuatu. Yang kedua, bila sebut hukum akal, dia tidak perlu dicuba berulang kali. Yang ketiga, bila sebut hukum akal, dia tidak ada kaitan dengan perbuatan mukallaf. Macam tuan-tuan kata, kipas ni sedang berpusing. Ada tak kaitan dengan pahala dan dosa? Ada tak kaitan dengan perbuatan mukallaf? Tidak ada. Apakah hukum yang ada kaitan dengan perbuatan mukallaf? Dia panggil hukum syarak. Yang 5. Wajib, haram, makruh, sunat, harus. Itu ada kaitan dengan perbuatan mukallaf. Dah cukup syarat, macam gitulah. Kita ni mukallaf, dah cukup syarat. Wajib sembahyang. Itu hukum syarak. Hukum akal tak ada kaitan dengan perbuatan mukallaf. Boleh tuan-tuan mudah aja. Itu berkenaan dengan hukum akal. Sekarang tuan guru kita nak terangkan kepada tuan-tuan pembahagian hukum akal. Hukum akal tadi, pengertian hukum akal tuan-tuan nak faham? Kalau tak faham juga, macam mana nak masuk pembahagian hukum akal? Kalau dah faham, boleh teruskan. Tak faham, kita rehat. Malam ni makan apa? Tuan Haji Zubir? Sotong apa? Minum air je. SOP Kena tangkap orang ramai. Okey tuan-tuan Hukum akal terbahagi kepada 3. Tengok kita baca apa yang dinyatakan di sini. Maka barang yang didapat akan dia oleh akal, iaitu terbahagi ia atas 3 bahagi. Tuan guru kita nak terangkan apa? Pembahagian hukum akal. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Pertamanya, barang yang mendapat akan dia oleh akal akan ada semata-mata. Padahal tiada menerima ia, akan nafi sekali-kali. Dalam arti kata yang lain, mesti ada. Siapa depan tulis? Mesti ada. Akal kata mesti ada. Ini dia panggil wajib pada akal. Ini dia panggil apa tuan? Wajib pada akal. Saya ulang balik. Apa kata tuan guru kita? Pertama daripada apa?
Hukum akal. Hukum akal ada 3. Yang pertama apa? Dipanggil wajib pada akal. Barang yang mendapat akan dia oleh akal akan ada semata-mata, mesti ada. Akal tak boleh terima tiada, mesti ada. Tuan-tuan tengok kipas ni. Kipas ni sedang berpusing. Wajib kipas ni berpusing. Maksudnya akal mesti kata kipas ni sedang berpusing. Akal yang waras. Tapi ada seorang tu ustaz, dia kata kipas ni tak pusing. Apa nak buat? Tangkap dia. Tangkap dia. Jumpa doktor pakar sakit mental. Dia dah gila. Orang lain kata semua kipas ni pusing, dia seorang dia kata kipas tak pusing. Sama ada dia dah gila ataupun dia dah rabun. Suruh dia pakai cermin mata ataupun teropong. Okey tuan. Sekarang kita nak bahaskan akal yang normal, akal yang sejahtera. Akal yang tak cacat. Okey. Pertamanya barang yang mendapat akan dia oleh akal. Cuma ni bahasa kitab lama. Tu yang tuan-tuan kadang-kadang ada pening sikit nak memaham. Tu saya tukar bahasa yang lebih tuan-tuan faham. Kalau tak faham juga beritahu saya. Saya pun tak faham apa yang ustaz cakap. Ustaz kena tukar bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris apa pula anak Sanskrit kalau bahasa Inggeris pun tak faham, tukar bahasa Tamil. Bahasa Keling. Okey ni tuan. Pertamanya, barang yang mendapat akan dia oleh akal akan ada semata-mata, mesti ada. Kalam ayat lain akal kata mesti ada. Padahal tiada menerima ia akan nafi sekali-kali. Ini dia panggil wajib pada akal. Apa wajib yang ada pada kipas ni? Berpusing. Ni wajib pada akal tuan, bukan wajib pada syarak. Jangan tuan-tuan kata kipas ni sedang berpusing, wajib di sini wajib pada syarak. Kipas ni kalau berpusing dapat pahala, kalau tak berpusing dapat dosa. Salah. Ini wajib di sini. Kan saya dah beritahu pada tuan-tuan. Wajib ada berapa? 2. Wajib pada syarak, wajib pada akal. Wajib pada syarak, contohnya ayat ditulis apa? Wajib ke atas mukallaf semayang 1 hari 5 waktu. Itu wajib pada syarak. Maksudnya kalau dia tak semayang dapat dosa. Kalau dia buat dapat pahala. Yang saya cakap pada kipas ni bukan wajib pada syarak, wajib pada akal. Ni tuan-tuan kena bezakan wajib pada akal dengan wajib pada syarak. Tuan-tuan tengok kipas ni, apa yang wajib pada kipas ni? Sedang berpusing. Tengok lampu tu, apa yang wajib pada lampu tu? Sedang menyala. Tengok kapit ni, apa yang wajib pada kapit ni? Berwarna hijau. Tu mudah, insya-Allah. Apa kata tuan guru kita? Maka dinamakan akan dia wajib pada akal. Maksudnya mesti ada. Akal tak boleh terima benda tu tak ada. Mesti ada. Tuan-tuan tengok diri saya. Apa yang wajib pada diri saya ni? Pakai kopiah, tak berserban, pakai baju punya apa ni? Nak kata hijau. Warna apa ni? Warna tiap lembu. Tiap lembu. Tuan Azim kata hijau tiap lembu, tak pakai warna ni. Hentamlah. Okey. Ni benda yang wajib pada saya tuan-tuan. Maka dinamakan akan dia wajib. Okey, contoh yang tuan guru kita letak dalam kitab ni. Tengok. Seperti wajib khidam bagi Allah Ta'ala.
Boleh faham? Wajib khidam bagi Allah Ta'ala. Masuk khidam. Belah bawah ni, kita belum jumpa ni. Saya kena terangkan lah sebab dah ada perkataan ni. Masuk khidam. Allah wujud. Lagi apa? Khidam baqa. Masuk khidam. Khidam bahasa Arab. Bahasa Melayunya tiada permulaan. Apa maksud tiada permulaan? Wujud Allah tidak didahului dengan tiada. Itu maksudnya. Sifat dan zat Allah tidak didahului dengan tiada. Berbeza dengan zat dan sifat kita. Zat dan sifat kita didahului dengan tiada. Sebelum kita ada dekat dunia ni, kita tiada. Bermaksud kita tidak bersifat dengan kidam. Kita bersifat dengan hudus. Dalam bahasa Arab, hudus. Ha, dal, waw, tha. Hudus. Hudus dalam bahasa Melayu ada permulaan. Tiada permulaan, lawan dia ada permulaan. Allah bersifat dengan kidam, tiada permulaan. Maksudnya, maksud tiada permulaan, zat Tuhan dan sifat Tuhan tidak didahului dengan tiada. Berbeza dengan zat kita dengan sifat kita. Zat kita, sifat kita didahului dengan tiada. Sebelum kita ada, sebelum zat kita ada, zat kita ni tiada. Ataupun dalam arti kata yang lain, sebelum kita ada, kita tiada. Adakah Tuhan sama macam kita? Tak sama. Tak boleh kita kata sebelum Allah ada, Allah tiada. Mana boleh? Allah bersifat dengan kidam, tiada permulaan. Wujud Allah tidak didahului dengan tiada. Sifat Allah pun juga tidak didahului dengan tiada. Kita melihat, Allah pun melihat. Apa bezanya? Sama pada lafaz, tapi pada makna tak sama. Allah melihat, kita pun melihat juga. Apa beza dia? Lafaz sama, tapi makna tak sama. Kita melihat dengan 2 biji mata. Allah melihat dengan apa? Wallahu alam. Allah sahaja yang tahu. Allah melihat bukan dengan alat. Kita melihat dengan alat. Penglihatan Tuhan tidak terhad. Penglihatan kita terhad. Penglihatan kita terhad, tuan-tuan. Bila ada dinding, kita dah tak boleh lihat benda yang sebalik dinding. Ada dinding ni. Tapi Allah punya penglihatan tidak terhad. Ada dinding ke, ada bangunan ke, tetap Allah itu maha melihat. Habis, tuan-tuan. Seperti wajib khidam. Maksud khidam, tiada permulaan. Maksud tiada permulaan, zat Tuhan dan sifat Tuhan tidak didahului dengan tiada. Ataupun ayat lain, wujud Allah tidak didahului dengan tiada. Allah wujud, kita pun wujud juga. Allah ada, kita pun ada juga. Apa bezanya? Ada kita didahului dengan tiada. Ada Allah tidak didahului dengan tiada. Sebab Allah itu bersifat dengan kidam. Wajib kidam bagi Allah Ta'ala. Ya, betul. Akal mesti kata Allah itu wajib bersifat dengan kidam. Apa akan berlaku jika Allah tidak bersifat dengan kidam? Kalau Allah tidak bersifat dengan kidam, bermaksud Allah itu ada permulaan. Wujud Tuhan didahului dengan tiada, sebagai contoh. Allah tu dah sama macam kita lah. Maka akal tak boleh terima. Adakah Allah itu sama dengan makhluk? Tidak sama. Laisa kamitslihi syai'.
Qul huwallahu ahad. Lagi apa? Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ayat yang terakhir, wa lam yakul lahu kufuwan. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu. Tak boleh nak bandingkan dengan sesuatu. Boleh tuan-tuan. Siapa yang faham, alhamdulillah. Dan tak faham, bawa-bawa faham. InsyaAllah lama-lama faham. Seperti wajib kidam bagi Allah Ta'ala. Ya, akal mesti kata Allah itu wajib bersifat dengan kidam. Kalau Allah tidak bersifat dengan kidam, Allah itu dah sama macam makhluk. Adakah Allah itu sama macam makhluk? Tidak, tuan-tuan. Tuhan, makhluk. Tak sama. Tuhan, makhluk. Seperti wajib kidam bagi Allah Ta'ala. Dan wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Azan isyak berapa tuan-tuan? 8-9 minit 8-3 minit. Sikit lagi. Dan wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Apa maksud jirim? Sesuatu yang mengambil ruang, sesuatu yang bertempat, itu dia panggil jirim. Macam saya, saya jirim. Sesuatu yang memenuhi ruang, sesuatu yang bertempat, dia panggil jirim. Itu dia panggil jirim. Tak kiralah benda tu kecil ataupun besar, ataupun satu benda yang tidak boleh dibelah bagi, itu pun dia panggil jirim juga. Dia panggil jauharul fardi. Dalam ilmu sains dia panggil atom. Satu benda yang terlalu kecil, memang tak boleh dibelah bagi, itu pun dia panggil jirim. Bila sebut jirim, dia mengambil lapang, dia bertempat. Ini tempat saya. Tuan-tuan punya zat pun ada, tuan-tuan pun ada tempat, masing-masing punya tempat. Wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Bila sebut jirim, dia mesti bertempat. Tu yang kata Tuhan ada atas aras tu, itu kita tak boleh terima, tuan-tuan. Itu menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah. Kan ayat Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman menguasai arsy. Yang puak-puak Wahabi ni, dia terjemahkan apa? Allah duduk di atas arsy. Al-istigrar wal julus. Ini dipanggil kaum mujassimah. Maksud mujassimah, menjisimkan Tuhan. Maksud menjisimkan Tuhan, menyatakan Tuhan itu bertempat. Tuhan tidak bertempat. Yang ada tempat siapa? Makhluk macam kita. Tuhan tidak bertempat. Laisa kamislihi syai'. Tuhan tidak bertempat. Tidak kanan, tidak kiri, tidak bawah, tidak atas, tidak depan, tidak belakang. Abi di mana tu Tuhan? Kalau orang tanya kita, apa nak jawab? Nak jawab apa? Bagi tahu pada dia Tuhan tidak bertempat. Allah wujud bila makan. Dalam apa? Dalam bahasa Allah mawjud bila makan. Allah itu wujud, tiada bertempat. Kalau kita jawab Tuhan tu ada kat mana-mana dah. Cuma kita tahu tak tahu kat mana. Itu pun tak tepat. Yang paling tepat, kalau orang tanya kita, di manakah Tuhan? Bagi tahu pada dia, Tuhan tidak bertempat.
Habis ayat Quran Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, itu dipanggil ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni kita tidak boleh berpegang kepada zahir ayat. Kita tidak boleh berpegang kepada zahir ayat. Boleh rosak akidah nanti tuan-tuan. Nanti kita insya-Allah lazan. Nanti kita akan sambung tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis wa dawim 'ala dzikril anihi haqiqatan takun dhaginan fattaba'u tabi'an yasriku la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah.